Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Sayyidina wa Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, thumma ila kafatil anbiya'i wal mursalin, thumma ila arwahil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, wa khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa muallimina wa asatizatina wa aqaribana wa ashabana wa usulihim wa furu'ihim wa man yantasibu ilayhim ajma'in. Syai'un lillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah summa alhamdulillah alladzi bi ni'matihi wa rahmatihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin wa man tabi'ahum wa nasarahum bi ihsanin ila yaumiddin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ashabul fadilah, tuan-tuan pegawai dan ahli jawatankuasa masjid, ashabul fadilah, tuan-tuan guru, para asatizah, muslimin dan muslimat, mukminin mukminat rahimakumullah. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Sama-sama kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dan hidayahnya mengizinkan untuk kita hadir mengimarahkan masjid dan memakmurkan majlis ilmu pada malam ini. Sama-sama kita berniat i'tikaf di dalam masjid rumah Allah ini, dan kita teruskan dengan bicara kita dalam tafsir Al-Munir ini. Kitab tafsir Al-Munir ini iaitu pada surah Al-Qalam, tuan-tuan, sambungan ayat 42 dan ayat 43, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma yakshafu 'an saqin wa yud'auna ila as-sujudi fala yastati'un. Khashi'atan absaruhum tarhaquhum zullah wa qad kanu yud'auna ila as-sujudi wa hum salimun. Sadaqallahul azim. Ingatlah orang-orang yang tidak beriman itu. Satu peringatan kepada mereka yang tidak beriman, yaitu akan hari bila mana betis kedahsyatan huru-hara hari kiamat didedahkan dan mereka diseru supaya sujud, tetapi mereka tidak dapat melakukannya. Pandangan mereka redup dan tunduk dengan penuh kehinaan. Sesungguhnya mereka di dunia dahulu telah pun diseru supaya sujud, tetapi mereka enggan, sedangkan mereka dalam keadaan sihat sejahtera. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi dalam ayat 42 ni Allah sebut yauma yakshafu an saqin. Pada hari betis disingkapkan, tuan-tuan. Ini keadaan yang berlaku di hari akhirat. Di mana satu pandangan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu,
Dia mengatakan apa yang disebut dengan tersingkapnya ataupun terdedahnya betis itu, tuan-tuan, apabila kebenaran akan disingkap, iaitu pada hari akhirat nanti. Maksudnya segala rahsia, segala pekung akan dibuka dan kebenaran akan tersebar. Yauma tublas sarair, dalam surah At-Tariq, tuan-tuan, kan Allah sebut innahu ala raj'ihi laqadir yauma tublas sarair fama lahu min quwwatin wala nasir. Sesungguhnya bagi Allah SWT untuk membangkitkan semula manusia dan menghidupkan semula manusia, mengembalikan manusia untuk hidup, itu Allah laqadir, Maha berkuasa Allah. Yauma tublas sarair, hari itu didedahkan semua rahsia-rahsia. Tidak ada yang tersembunyi dan tidak ada yang dapat mengelakkan diri daripada dipaparkan segala rahsia-rahsia dan segala bentuk perkara yang telah pun disembunyikan pada waktu hidup dunia dulu. Allah buka ke semua, tuan-tuan. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Waktu itu manusia tidak mempunyai sebarang kekuatan dan tidak ada sesiapa yang dapat menolong dan membantu. Begitu, tuan-tuan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini dan satu lagi pandangan, tuan-tuan, mengatakan kehuru-haraan hari akhirat itu. Jadi dalam sebuah hadis Nabi SAW, tuan-tuan, diceritakan, tuan-tuan, ya, yauma yakshafu an saqin wa yud'auna ila sujud ini. Maksud ayat ni ialah, ingatlah wahai orang-orang yang tak beriman, yang kufur pada Allah SWT, akan hari di mana betis itu diangkat. Ini maksudnya kedahsyatan huru-hara hari kiamat. Didedahkan dan mereka diseru supaya sujud dan mereka tak mampu untuk melaksanakan. Maknanya, tampilkan sekutu-sekutu kamu untuk selamatkan kamu di saat genting. Mana berhala, tokong-tokong, patung-patung yang kamu selama ni duk sembah, yang selama ni kamu duk jadikan mereka itu sebagai Tuhan kamu, anda dan min dunillah, sekutu-sekutu yang selain daripada Allah, adakah boleh mereka tolong kamu dan boleh bantu kamu di saat getir, saat cemas di hari akhirat? Jadi tampilkan, mana dah untuk nak selamatkan kamu di saat genting dan getir pada hari kiamat, sebagai suatu cemohan, tuan-tuan, dan kecaman. Sekutu dan penolong mereka yang kafir dan munafik dipanggil supaya sujud, karena mereka tidak melakukannya itu ketika mana di dunia. Di dunia Allah perintah supaya beriman, ani'budullah wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Tuhanmu telah menentukan bahawa jangan kamu tidak menyembah selain hanya saja pada Allah SWT. Kamu nak rukuk, nak sujud pada Allah, untuk beribadat pada Allah SWT. Tapi hari ini mereka diperintahkan untuk sujud, tapi mereka tak mampu untuk nak sujud. Dipanggil mereka untuk sujud kerana mereka tidak melakukannya waktu hidup di dunia. Malangnya mereka tak berdaya untuk sujud, tuan-tuan, kerana bahagian tulang badan mereka sudah keras dan kaku sehingga tidak dapat membongkok. Duduk jadi statik lagu, duduk jadi apa? Orang kata jadi robot lah, no? Kalau berjalan, kalau orang yang yang ada masalah tulang belakang semua tu, dia nak bongkok tak boleh. Dia apatah lagi nak sujud. Ada orang yang yang didiagnosis sebagai sleep disk, tuan-tuan, PID. Dia punya disk dia terkeluar.
Disk tu apabila dia apa? Saraf tu dia cucuk pada isi kita, ada saraf kita tu, disk tekan tu, sakit yang teramat sangat. Jadi dia nak duduk pun agak sukar. Itu juga orang yang apa? Yang ada masalah di segi apa? Tulang punggung dia. Dia nak duduk tak boleh. Ni tuan-tuan ni betuah boleh duduk bersila. Ada orang dia tak boleh nak bersila, tuan-tuan. Bukan nak bersila, nak duduk, nak letakkan papan punggung dia atas apa? Atas kapet ke, atas kursi. Tak boleh, dia nak duduk miring dulu. Dia ada masalah pada rektum dia. Lepas tu dia kata, ada sahabat saya dia jumpa. Dia kata ni, rupanya nikmat kita boleh duduk tu besar nilai dia, tuan-tuan. Ni kita boleh duduk sila, boleh duduk apa, boleh duduk bertinggung, boleh duduk atas kursi, boleh duduk menyeranggung. Tu semua tu nikmat, tuan-tuan. Apabila ada masalah pada anggota tubuh badan kita yang kena sesuatu apa, simptom penyakit, kita dah tak mampu tu nak duduk. Yang kita boleh rokok, yang kita boleh tidak berdiri betul, yang kita boleh sujud, itu semua nikmat belaka, tuan-tuan. Pasal tulang belulang yang Allah bagi kita ni dalam keadaan sihat walafiat. Apabila ada sesuatu simptom yang kena pada tulang belulang kita ni, menyebabkan kita sudah tidak mampu untuk nak laksanakan pergerakan seperti mana waktu kita sihat, tuan-tuan. Sahabat saya beberapa ni pun sembang dengan dia kena slip disc, tuan-tuan. L1 sampai L5. L1, L2, L3, L4, L5. Dia punya apa ni? Lambar. Bagi lambar lah, tuan-tuan. Bawah ni tulang punggung ni. Kena bawah tu. Tu tak tengok T berapa lagi, tak tengok C berapa lagi. Dia adalah istilah tulang disc kita tu kan, tuan-tuan. Jadi dia pun pergi berubat lah sebelum ni. Pergi cubalah ambil rawatan apa semua. Alhamdulillah. Lah ni boleh lah. Kalau nak bergerak, nak duduk pun semua boleh. Tapi nak bersila tak boleh. Nak duduk bersila macam tuan-tuan duduk ni tak boleh, tuan-tuan. Kan? Itu maknanya tu pasal ada penyakit. Puak-puak yang tak beriman, yang kufurkan Allah SWT, tuan-tuan, mereka waktu dunia diperintah untuk dia bersujud, kan? Untuk beribadat pada Allah SWT. Tapi mereka ingkar, mereka bantah, mereka ketegak, mereka tak mau ikut. Mai akhirat diperintahkan mereka untuk mai sujud, tuan-tuan, tapi mereka tak mampu nak lakukan. Kenapa? Karena tulang belulang mereka, bahagian belakang mereka dah jadi keras dan kaku, hingga mereka tidak dapat lagi memungkuk. Gitu, tuan-tuan. Ini dibelenggu. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira. Surat Al-Insan kan, tuan-tuan, Allah sebut. Inna hadainahu sabil imma syakira wa imma kafura. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Tuan-tuan, orang kafir Allah sediakan pada mereka 3. Salasila, dirantai mereka. Wa aghlala, dibelenggu. Itu yang kata kena belenggu. Wa sa'ira, diumban masuk di neraka. Tuan-tuan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi akhirat mereka tak boleh nak sujud. Kerana tulang belakang mereka dah jadi kaku, dah jadi keras, tak boleh nak bongkok. Maka Al-Bukhari dan Muslim dan serta imam hadis yang lain mengemukakan riwayat daripada Abu Sa'id Al-Khudri, katanya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakashifu Rabbuna an saqihi fayasjudu lahu kullu mu'min wa mu'minatin fayabqa kullu man kana yasjudu fid dunya riya'an wa sum'atan fayadhhabu liyasjuda faya'udu zahruhu tabqan wahida atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ni Nabi sebut apa, tuan-tuan, ya?
apabila Tuhan kita mendedahkan betisnya, yakni kuasa kiasan perhitungan Allah yang amat ketat dan pada hari tersebut. Maknanya penghisaban dan juga pengiraan daripada Allah SWT teramat detail, tuan-tuan. Hisab itu. Dan juga segala rahsia-rahsia yang didedahkan, yang dah dipaparkan itu menunjukkan satu pemeriksaan yang detail daripada Allah SWT. Macam kita jumpa dengan checkpoint kan, tuan-tuan. Nak masuk sempadan Siam apa semua kan, ada check detail. Ataupun ada speed roadblock ke, sekatan jalan raya SJR. Ada setengah tu dia tak check serangan detail kan, tuan-tuan. Dia tengok lesen saja apa semua, tapi kalau hak dia nak periksa semua apabila dia suspek ada apa-apa benda-benda yang mencurigakan, maka dia akan cek satu demi satu. Itu terlalu detail, tuan-tuan. Akhirat, ni Nabi kata apa? Yukshafu Rabbuna an saqihi. Jadi Allah SWT mendedahkan betisnya, iaitu kiasan perhitungan Allah yang amat ketat pada hari kiamat. Maka sujudlah semua orang yang beriman. Orang beriman semua sujud, tuan-tuan, tunduk patuh kepada Allah SWT. Lelaki dan perempuan. Akan tetapi orang yang sujud di dunia kerana riak dan menunjuk-nunjuk, dia ada ciri ra'un, tuan-tuan. Lalu mereka mahu sujud, tiba-tiba bahagian belakang mereka bertukar menjadi tegang dan tegak gerah, tegak lurus. Tak boleh nak sujud. Di dunia dulu dia ada sifat kesombongan. Dia ada buat satu benda, dia nak menunjuk-nunjuk, tuan-tuan. Dia ada sifat riak. Sifat yang mazmumah, yang dikeji oleh Allah SWT. Dia ada penyakit yang namanya ras, tuan-tuan. RUSD. Kalau ras ni dalam bahasa Inggeris nama dia karat kan, tuan-tuan. Anti ras, anti karat. Ni pun karat juga ni. Karat tu ada empat penyakit. R itu maksudnya riak, menunjuk-nunjuk. Ujub, dia ada bahasa bangga diri, berlebih-lebihan. Kemudian S itu sum'ah. Dia suka syok, duk cerita sana, duk cerita yang ni apa semua, nak bagi orang puji dah. Dia syok cerita bagi orang dengar, betul orang dengar, orang pun syok. Supaya duk jet dia, duk kodek dah. Di sum'ah tu. Dan memang yang keempat T, takabur, bongkak dan sombong. Jadi ras. Bahaya, tuan-tuan. Karat tu bahaya. Karat mai daripada hati dah, daripada dalaman dia tu yang menyebabkan dia bersifat dengan sifat yang mazmumah, sifat yang keji, tuan-tuan. Maka waktu dunia dulu dia buat amalan tapi nak menunjuk-nunjuk. Yang Allah sebut dalam Al-Quran, wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Alladzina hum yura'un tu, tuan-tuan. Maknanya yang golongan ini dia buat amalan tu kerana nak menunjuk-nunjuk. Nak bagi orang puji dia, nak bagi orang jet dia, nak bagi orang sanjung dia, gitu. Niat dia. Jadi apa yang dimaksudkan dengan firman Allah, yauma yukshafu an saqin ini, tuan-tuan, iaitu hari bila mana betis disingkap. Maksudnya kedahsyatan huru-hara hari kiamat itu menunjukkan betapa seriusnya keadaan dan situasi yang sangat menggerunkan itu. Suasana kiamat itu suasana yang cukup mengerikan, suasana yang cukup mengharu-birukan dan yang menghuru-harakan, gitu. Ini kerana Allah SWT yang maha suci daripada mempunyai jisim dan segala sifat baharu.
Maka perasa ini telah bermaksud, tidak bermaksud betis secara literal, tentu bukan maksud betis macam mana betis kita tu. Ia perlu ditakwil ataupun diandaikan dengan makna yang telah dinyatakan sebelum ini, maksudnya suasana kedahsyatan hari kiamat, tuan-tuan. Sebab itu dalam satu riwayat lagi, Ibnu Jarir dalam riwayatnya mengatakan bahawa telah menceritakan kepada kami Ibnu Humaid, telah menceritakan kepada kami Mahran dari Sufyan, dari Al-Mughirah, dari Ibrahim, dari Ibnu Mas'ud atau dari Ibnu Abbas, Ibnu Jarir, sehubungan dengan makna firman Allah SWT, yauma yukshafu an saqin, itu tuan-tuan ayat 42 surah Al-Qalam ini, kerana terjadinya peristiwa yang sangat besar, itu maksudnya, iaitu peristiwa kiamat ini. Semakna dengan ucapan seorang penyair. Ada seorang penyair, dia kata apa? Perang itu kian memuncak hingga menyingkapkan betis orang-orang yang terlibat di dalamnya. Maksudnya pekat berselerakkan, berlarian ke sana ke sini, tuan-tuan, sampai terangkat betis. Itu dikiaskan sebegitu. Maknanya huru hara hari kiamat. Pekat, orang kata apa? Menyelamatkan diri masing-masing. Wa yud'auna ila sujud, dan mereka dipanggil untuk bersujud. Semua makhluk hari itu, tuan-tuan, dipanggil oleh Allah untuk sujud pada Allah. Tak perlu dipanggil atau disuruh pun, mereka nak otomatik. Manusia yang taat pada Allah, waktu hidup di dunia mereka sujud pada Allah, akhirat pun apabila dipanggil untuk mereka sujud pada Allah, mereka akan sujud automatically, tuan-tuan. Sebab dunia daripada sujud pada Allah. Antara ciri ibadur rahman yang Allah sebut, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama, ila akhir ayat. Hamba-hamba Allah yang baik ni, apabila dia berjalan atas muka bumi ini dengan penuh rasa apa? Tawaduk, merendah diri, tuan-tuan. Dan apabila dia bertemu dengan orang-orang yang kurang apa? Yang kurang beradab. Orang kata yang jenis terjai lah. Yang jenis buat onak ni, kepala lah apa semua, dia akan memperkatakan kepada mereka dengan kata-kata yang lemah lembut, kata-kata yang baik untuk nak menarik perhatian. Maksudnya di segi apa? Layanan ibadur rahman kepada orang-orang yang biadab ini, tuan-tuan, dengan layanan yang baik. Kemudian mereka juga ialah orang yang mabit. Apa maksud mabit? Mabit bermalam, tuan-tuan, kan? Orang yang melaksanakan ibadat haji, dia ada mabit di Muzdalifah, mabit di mana? Di Mina. Apa maksud mabit? Bermalam. Kena bermalam itu salah satu daripada wajib haji. Bermalam di Muzdalifah, selepas daripada separuh malam 10 Zulhijjah itu dipanggil mabit. Itu juga mabit di Mina pada malam 11, 12 dan 13 bagi mereka yang melaksanakan nafar sani. Itu dalam bab ibadat haji, itu wajib haji. Jadi mabit itu maksudnya bermalam. Walladzina yabitun, mereka yang bermabit di waktu malam. Apa maksud? Bangun waktu malam beribadat pada Allah SWT dalam keadaan apa? Sujjadan wa qiyamah. Sujud mereka pada Allah dan berdiri bermunajat, beribadat pada Allah SWT. Dan waktu dunia mereka buat macam tu. Surah As-Sajdah, innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha kharru sujjada wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Hanya saja orang-orang yang beriman, kata Allah, dengan bukti-bukti kebesaran keagungan Allah SWT, mereka ini apabila diseru kepada Allah, kharru sujjada, dan mereka akan tunduk sujud pada Allah SWT, dan mereka bertasbih kepada Tuhan mereka, dan mereka tidak jadi manusia yang takabur, manusia yang bongkok sombong. Pasal mereka boleh sujud pada Allah. Jadi betapa bertuahnya, tuan-tuan, betapa bernilainya ciri orang-orang yang beriman, yang apabila dia beriman pada Allah, dia akan ada ciri at-tawadhu, merendah diri kepada zat yang maha agung, Allah Subhanahu wa ta'ala, dan
Itulah di antara perkara yang kita laksanakan dalam salat kita. Ada rukuk, ada sujud. Sujud kita itu menunjukkan betapa tawaduknya kita, khuduknya kita, berhadapan dan bermuwajahah dengan zat yang maha agung, Allah Subhanahu wa ta'ala, sewaktu kita salat itu. Muslimin, muslimat, mukminin, mukminat rahimakumullah. Jadi semuanya sujud pada Allah. Sebab di waktu dunia dulu mereka buat amal ibadat, dan antara amal ibadat yang perlu kepada sujud ialah as-salah, sembahyang. Adalah sembahyang yang tak ada sujud tu sembahyang apa? Sembahyang jenazah tu tak ada lah rukuk dengan sujud. Sembahyang lain. Sembahyang fardu 5 waktu ni ada sujud. Dan sembahyang sunat ada sujud. Dan menjadi salah satu daripada rukun fi'li dalam ibadat sembahyang. Jadi sujudlah. Jadi orang waktu hidup di dunia tuan-tuan, dia bisa sujud pada Allah waktu dunia. Akhirat automatik kata Allah, mereka akan sujud pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yud'auna ila sujud fala yastati'un, tapi mereka tidak berkuasa. Siapa ni tuan-tuan? Akan tapi mereka yang mensyirikkan Allah, yang menyekutukan Allah, yang tak beriman dengan Allah, dia tak mampu untuk nak sujud. Ini kerana Allah tak bagi mereka untuk sujud. Allah tak bagi peluang kat mereka, dan Allah tak izinkan mereka untuk sujud. Kenapa? Mereka telah diberi peluang untuk sujud waktu hidup di dunia, tapi mereka tak sujud pada Allah, mereka tak ambil peduli untuk nampak ibadat pada Allah, maka sekarang tak ada lagi peluang tu. Ruang dan peluang keemasan yang diberi waktu mereka hidup di dunia tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk sujud pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mai akhirat Allah tak bagi lagi dah peluang, tak ada lagi lah orang kata apa, peluang kedua. Jadi apa yang disebut oleh hadis yang kita bacakan tadi itu kan, maksudnya apa yang disebut oleh Al-Imam Abu Bukhari rahimahullah dalam apa yang kita bacakan tadi itu kan, Imam Bukhari, Imam Muslim. Jadi mereka ni waktu hidup atas dunia, orang-orang hak beriman, lelaki dan perempuan, semuanya sujud pada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tertinggallah orang yang dahulunya ketika dunia sujud kerana riak dan menunjuk-nunjuk, maka dia berupaya untuk melakukan sujud, tapi punggungnya kembali berbalik menjadi tegak, tak dapat sujud. Itu di antara perkara yang disebut oleh Allah Subhanahu oleh Nabi SAW dalam hadis baginda. Ya Allah sebut semua orang hak beriman ada sujud waktu hidup di dunia, dia boleh sujud pada Allah SWT. Tapi puak-puak yang syirik, yang kufur pada Allah, ataupun yang buat amalan kerana nak menunjuk-nunjuk, riak mereka tu, mereka nak sujud juga tapi tak boleh, jadi keras juga. Nak bongkok tak boleh lah. Sebab tu kita dalam sembahyang tu kena ada sifat mukhlisina lahuddin, ikhlas kerana Allah SWT. Kan? Apa-apa yang kita buat, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kena ikhlas lillahi ta'ala. Nanti akhirat ni semuanya itu menjadi bukti di hadapan Allah SWT. Boleh sujud, tak boleh sujud, bila Allah kata mai sujud, dia boleh sujud, maknanya waktu dunia dulu dia ikhlas dalam beribadat pada Allah SWT. Tapi kalau dia di dunia dulu, dia ada buat amalan, tapi semua tu mai daripada sifat mazmumah, sifat yang keji, niat dia yang tak ikhlas lillahi ta'ala. Tuan-tuan, walaupun dunia dia boleh sujud, mai akhirat dia nak sujud, tapi punggung dia tiba-tiba jadi keras, kemudian tak boleh nak bongkok. Ini maknanya dia ada something wrong lah. Waktu dia hidup di dunia dulu, adalah sesuatu kita kata kelompongan daripada amalan yang dia buat itu, yang tak memenuhi kriteria-kriteria yang nak menjadikan amalan itu amalan yang saleh, amalan yang baik sepenuhnya. Gitu tuan-tuan. Puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ayat 43, khasyi'atan absaruhum tarhaquhum zillah wa qad kanu yud'auna ila sujud wa hum salimun. Allah kata dalam keadaan pandangan mereka tunduk ke bawah tuan-tuan. Semua pakat duk melokor kan.
lagi mereka diliputi kehinaan. Dan sesungguhnya mereka dulu di dunia diseru untuk bersujud dan mereka dalam keadaan sejahtera. Waktu mereka sihat walafiat, tapi mereka jadi sihat wabal'u'liat. Tak mau nak sujud, tak mau nak buat ibadat pada Allah SWT. Jadi dalam keadaan mereka tunduk ke bawah ni, maksudnya selepas mereka tak dapat sujud, tuan-tuan, kerana tidak diizin, dibenarkan oleh Allah SWT untuk sujud, maka mata dan muka mereka tertunduk ke bawah. Dia jadi melokor ke bawah tu atas rasa bersalah. Jadi duduk menengung macam ayam berak kapur. Duduk menengung, lepas tu duduk apa? Duduk fikir macam-macam. Rasa kecewanya, rasa apa, menyesal macam-macam lah. Mereka tahu yang mereka dihalang oleh Allah untuk sujud. Allah tak bagi mereka sujud, maka tak boleh sujud. Mereka rasa amat hina sekali, tuan-tuan, kerana rahsia mereka telah dibongkarkan. Ini yang kata yaumatublas sarair. Hari itu Allah bongkarkan, dedahkan semua sesingkat rahsia-rahsia yang selama ni manusia dia duduk sembunyi daripada orang lain. Dia duduk berlakon ya. Dia main sandiwara, dia main apa? Orang kata main drama kan. Orang tak tahu. Di akhirat terbongkar rahsia dia. Ini yang jadi rebah pada dia, tuan-tuan. Jadi sebab tu mereka rasa teramat hina. Kerana rahsia mereka telah dibongkarkan oleh Allah SWT dan semua orang boleh tengok. Boleh tengok mereka. Mereka ni tak boleh sujud. Kan? Itu dia, tuan-tuan. Maknanya Allah tunjukkan. Tarhaquhum zillah, diliputi dengan mereka itu kehinaan. Maksudnya apa? Diselubungi mereka dengan kehinaan yang bertimpa-timpa. Kecaman, penghinaan, kutukan, laknat itu menimpa mereka secara berterusan berpanjangan, tuan-tuan. Beban demi beban, kehinaan demi kehinaan. Dipanggil zillah, tarhaquhum zillah. Wa qad kanu yud'auna ila sujud wa hum salimun. Dan sebenarnya mereka dahulu di dunia diseru untuk sujud, tapi mereka dalam keadaan sejahtera. Kenapa, tuan-tuan, mereka kena azab yang sebegitu? Kena bentuk penyiksaan yang sebegitu. Nak sujud tak boleh, badan jadi keras, badan jadi kaku. Nak bongkok pun tak boleh. Karena dulu waktu hidup mereka sudah diajak untuk sujud, merendahkan diri pada Allah SWT, tapi mereka tidak enggan. Mereka tak mau, mereka enggan, mereka bantah, tuan-tuan. Maka akhirat mereka terima balasan itu. Pinggang mereka jadi keras, badan mereka tegak, jadi berobot, tak boleh nak sujud. Di mahsyar nanti akan membuktikanlah siapa yang betul-betul ikhlas dalam sujud dan taat kepada Allah waktu hidup di dunia, maka diseru makhluk untuk sujud pada Allah di akhirat kelak. Semua akan sujud, dan mereka yang tak ikhlas beribadat pada Allah, Allah tak izin dia untuk sujud di akhirat. Tuan-tuan, dalam ibadat kena ada ciri keikhlasan, ketulusan, tuan-tuan. Pasal Allah akan tunjukkan bukti. Ini orang yang tak ikhlas, ini orang yang ikhlas. Terdedah semua rahsia itu, tuan-tuan. Jadi waktu itu memang mereka tak dibenarkan sujud, tapi dulu mereka sudah diajak pun. Mereka tak mau sujud itu kerana degil, ainat, ketegak, tuan-tuan. Bukan ada masalah untuk sujud pun, kerana mereka waktu itu salimun, sehat. Sehat, sejahtera. Boleh sujud naknya waktu dunia, boleh buat ibadat dengan elok. Dia pun tak mau buat. Kan? Maka semasa kita sehat walafiat ni lah, kita kena memperbanyakkan untuk sujud pada Allah SWT. Walladzina yabiduna li rabbihim sujadan wa qiyama. Fasjud, apa ni? Ya Allah sebut wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila. Ambillah peluang sebahagian daripada malam untuk kamu bangun beribadat, bersujud pada Allah SWT, dan bertasbihlah pada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya ringankanlah tulang dan dahi kita untuk sujud pada Allah Subhanahu wa taala, terutama sekali waktu kita mengerjakan ibadat salat, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab waktu kita sujud tu, tuan-tuan, kita amat hampir dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekadar itu dulu, tuan-tuan, apa yang dapat kita kongsi pengajian kita pada malam ini. Mudah-mudahan ada kebaikan dan kemanfaatannya kepada kita sekalian, insya-Allah. Wallahu a'lam bis-shawab. A'udzubillahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratakal mustaqim waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma ansuril islam wal muslimin وانصر إخواننا المجاهدين والمسلمين في فلسطين وفي كل مكان وزمان في مشارق الأرض ومغاربها وأذل الشرك والمشركين والكفر والكافرين والنفاق والمنافقين والظلم والظالمين يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله يا ذا الجلال والإكرام اهزموا وانصرنا عليهم. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك.